forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kam Amir terhadap isu Siti Mastura MP13 ni. Tapi hari ni Datuk Kam Amir bersimpati. Kenapa? Belum tentu. Saya baca sedikit dekat mesyuarat ni. Polis akan rakam keterangan Mastura minggu depan. Polis akan merakam kenyataan ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad pada minggu depan berhubung dakwaan kenyataan berbau fitnah terhadap pengurusi DAP Ling Guan Eng. Okey, mari kita dengar kenapa Datuk Kam bersimpati kepada beliau. Dia akan kita komen macam biasa. Cuma hari ini saya agak bersimpati. Simpati saya pada ahli Parlimen Kepala Batas. Nampak gayanya satu laporan lagi dibuat di Balai Polis berhubung tentang kenyataan ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura. Saudara, dia membuat kenyataan itu di sewaktu di Kemaman, ceramah di Kemaman bulan November lalu. Bulan bila dia buat kenyataan tu? Dengan dakwaan bahawa kononnya Lim Guan Eng lah pimpinan daripada DAP itu adalah sepupu sepapat kepada Chen Peng, pengaras komunis dan sebagainya. Cuma saya katakan dalam keadaan begini, cuma di sini letaknya kesilapan besar Parti PAS. Mereka tidak membuat semakan, mentelaah sejarah supaya tiap-tiap wakil rakyatnya dibekalkan dengan ilmu tentang politik sejarah silam. Jadi sekarang ni terkapai-kapai Siti Mastura seorang-seorang. Saya bersimpati dengan beliau dan saya nampak belum ada kenyataan daripada pimpinan PAS maupun Ikatan Nasional membela Siti Mastura. Apa salahnya buat kenyataan bahawa okey, kalau itulah kesilapan, kami bagi buat parti, mohon maaf. Apa salahnya kalau kita buat silap, mohon maaf. Semalam saya dah bercakap. Kalau Mastura pun di Parlimen hari itu dia mohon maaf, tak ada masalah. Tapi dia mungkin berkeyakinan bahawa apa dapatan dia, begitu keadaannya. Dan kerana mereka tidak mempunyai kesahihan sesuatu isu itu, dan pimpinan parti mereka tidak membekalkan kepada wakil-wakil rakyatnya, ini isu dia, jangan main isu ini keadaan. Akhirnya sekarang ni saya melihat Siti Mastura terperangkap. Saya bersimpati kerana tak ada pembelaan. Saya cuba nak dengar 2-3 hari ini sejak daripada laporan polis dibuat, dan akhirnya pihak polis akan memanggil beliau. Demikian menurut Datuk Sri Muhammad Syuhaili Mat Zain. Dia kata proses siasatan akan dilakukan pada hari Isnin ini, di mana beliau akan disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya bersimpati dengan beliau. Kesian, terkial-kial. Ialah dia Dr. Siti Mastura yang sepatutnya boleh dianggap pemimpin masa depan daripada Parti PAS. Tapi sekarang ni nampak gayanya dia seorang-seorang, ketinggalan. Itulah sikap perangai puak-puak mereka ni. Kalau kamu in trouble, kamu seorang-seorang lah jawab. Jetinya, kubur masing-masing jagalah. Itu keadaannya saya lihat. Saya bersimpati dengan Mastura. Siti Mastura tidak ada pembelaan daripada teman-teman rakan mereka dalam Ikatan Nasional. Dan puncanya bagi saya satu saja. Sekarang ni betul saudara Rizal Yusof, pimpinan daripada Singapura pun akan mengambil tindakan. Kalaulah pimpinan parti itu sayang dan mahu menjaga ahlinya, dia akan buat kenyataan lah. Apa yang dapat itu adalah mungkin kesilapan, keterlanjuran dan politik. Saya mohon maaf secara terbuka. Saya rasa kalau kita mohon maaf secara terbuka dan menghantar duta ke atau pergi sendiri ke negara Singapura, mungkin pimpinan negara itu pun sejuk sikit hati mereka. Tak adalah meneruskan. Sekarang ni terkial-kial ni. Saya nampak Yang Berhormat Siti Mastura terpaksa menjawab segala persoalan sendirian. Hari Isnin dia kena panggil. Mungkinlah adalah peguam datang membantu dia, tapi bagi saya lah pembelaan. Kalau ini berlaku pada warga UMNO, saya lihat pemimpin UMNO awal-awal lagi akan buat kenyataan. Ini tidak berlaku. Saya bersimpati. Saya bukan kita harus berlapang dada saudara. Jangan kita ketawakan. Sebab itu ada orang kata biar dia kena sampai 500 juta denda dan sebagainya. Jangan kita niat yang begitu, tak baik saudara. Bagi saya Siti Mastura berada dalam keadaan red zone ataupun zone yang paling bahaya. Bukan hanya kerana dalam negeri, bukan hanya kerana masalah dia dengan DAP, bukan hanya masalah dengan pimpinan DAP, tapi ini menyangkut dua negara.
iaitu negara Singapura. Ini menyangkut soal hubungan diplomatik, saya. Apabila mereka juga sudah pun menghantar bantahan diplomatik. Sebab itu, sebagai ahli politik, nak bercakap, ada dia punya batas-batasnya. Jangan main terkam yang bukan-bukan. Kalau okeylah, mungkin untuk dalam negara ni, sama-sama kita ni bolehlah. Kita buat tak tahu je. Tutup mata lah, kau nak maki aku makilah. Rakyat tak. Tetapi bila menyentuh soal negara luar, ini berat, saya. Contohnya sekarang ni kita berdepan dengan apa yang berlaku di Palestin. Tiba-tiba kita serang kerajaan Amerika. Ini bahaya, saudara. Tapi kalau nak serang tu boleh kita katakan bahawa kita tak bersetuju apabila kita melihat, mendengar kenyataan-kenyataan yang dibuat bahawa menggambaran bahawa pimpinan Rumah Putih membantu Israel. Itu boleh, tapi jangan maki hamun macam sekarang ni bila menuduh, bersengkokol dengan menanam kebencian. Sedangkan fakta tak ada. Sebab itu saya katakan mereka tidak dibekalkan. Ahli-ahli parlimen khususnya daripada PAS tidak dibekalkan dengan pengetahuan yang jelas. Sebab itu kadang-kadang tersasar bila mereka berbahas di parlimen. Dengar sendirilah saudara. Saya tengok antara hujahan ahli parlimen daripada Melaka tu dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya kata dia bercakap lain kali. Bila dia kata ni semua ni mencagak agama, bila Datuk Seri Saifuddin kata, apakah menyeru orang pada agama Islam itu dilihat satu benda bertentangan dengan Islam? Kan terperangkap. Sepatutnya mereka ada dia punya apa, macam kita ada kita punya kelab backbencher. Itu keadaan saudara. Saudara Pak Chu dia kata ada lagi pilihan raya kecil kot. Saya tak tahu benda begitu. Pilihan raya kecil tu saya nampak panjang. Melainkan kalau dia ambil keputusan dia letak jawatan. Tapi untuk meletak jawatan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah sekarang ini orang kata perkara itu telah pun dilakukan. Dan bahasa Inggeris panggil damage have been done. Macam mana nak menyelesaikan? Bagi saya kalau mereka jujur ikhlas kepada ahli mereka. Kalau pimpinan PAS jujur dan ikhlas pada sistem Mastura. Mereka harus mencari upaya bagaimana nak membela dalam keadaan sekarang ni, hilangkan ego. Buangkan, campakkan ego, selamatkan sistem Mastura. Kalau tidak, sistem Mastura terperangkap dalam keadaan lubang yang terlalu dalam. Jangan biarkan dia sendirian. Dia baru muda, baru dapat jadi ahli parlimen. Ahli parlimen terlalu muda. Ini saya rasa tidak adil lah pada dia. Memang kita marah lah bila kenyataan begitu. Tak betul. Tapi bagi saya, mereka yang paling penting, kalau mengaku, minta maaf, selesai masalah. Sekarang ni saya sesal kemudian tidak berguna. Dia apa nak buat sekarang ni? Tiba-tiba sekarang ni dia mengatakan bahawa ada perancangan, ada niat jahat untuk menjatuhkan Perikatan Nasional. Siapa nak jatuhkan? You carry on lah dengan cara you. Tapi kalau mereka nak melompat, mereka dah bersetuju. Sebab kebanyakan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, khususnya PBBM tu, mereka sebenarnya nak melompat. Tapi kerana terikat dengan akta lompat parti. Saya warga daripada PAS, saya tak tahulah saudara. Sebab saya tak berbual dengan mereka. Ya maklum sajalah, mereka walak. Tapi jauh di sudut hati mereka. Saudara, mereka yang bertanding atas tiket PAS, walaupun bukan ahli PAS, mereka sudah pemula mau melompat. Contohnya saya dengar macam mana di Keterih dan sebagainya. Cakap bolehlah, siapa kata nak jual lompat, saya takkan lompat. Betul, tapi insya-Allah. Saudara saudara Mak Yusof Bahrum dia kata gelakkanlah. Saya tak mau ketawakan mereka, tapi saya memberi pencerahan, itu realitinya supaya anda faham. Saya merasakan apa yang berlaku soal kalangan ahli-ahli parti parlimen daripada Perikatan Nasional yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerana mereka memberi signal pada Tan Sri Muhyiddin, you membuat keputusan yang salah. Apabila Duli yang Mahmudah Pertuan Agong minta you bentuk kerajaan, kamu tak nak. Sekarang kami sebagai wakil rakyat menghadapi masalah. Sebab peruntukan-peruntukan kerajaan, khususnya peruntukan daripada pejabat Perdana Menteri, kami tak dapat. Ialah sebagai Perdana Menteri, dia bukan daripada parti daripada Perikatan Nasional. Saya boleh, dia kata, Datuk Anwar Ibrahim, dia kata, boleh nak minta, boleh, tetapi hanya untuk pembangunan rakyat. Bukan untuk tujuan peribadi, tapi berbincanglah. Sebagaimana dilakukan waktu Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Jadi itu sepatutnya begitulah. Ini tidak. Sebab itu dia kata, jangan sombong, jangan angkuh, jangan tolak demi lestari rakyat. Kamu sebagai wakil rakyat, memang sekarang ni dari segi pembangunan, peruntukan-peruntukan untuk rakyat ada.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan sebab dia tak bagi direct lah kepada wakil-wakil rakyat, dia bagi pada pejabat daerah. Kerana sebagaimana kata Datuk Abdullah Sani malam tadi, dia kata mungkin kalau bagi direct pada mereka, adalah benda-benda yang ketirisan. Jadi bagi pejabat daerah, biar DO yang mengendalikan. Dan saya difahamkan bahawa semua pejabat-pejabat daerah sekarang ni, para pegawai, Suruhanjaya, Pencegahan Rasuah telah pun diletakkan untuk memerhati secara telus agar tidak berlaku sebarang songlak ataupun sakau menyakau projek kerajaan. Itu keadaannya. Saudara Jaka Linglo, dia kata dulu abah kau gelak, dapat jatuhkan kerajaan PS. Sekarang saya nampak sekarang ni yang mahu mewujudkan Akta Lompat Parti mereka, tapi tiba-tiba sekarang ni ada kelompangan perlu diperbaiki. Kalau dengar kenyataan Datuk Sri Saifuddin Nasution, dia kata siapa yang menolak? Banyak persoalannya, saudara. Jadi bagi saya lah, bercakap luluslah, jujurlah, saudara. Itu keadaannya. Ini sebab bila dia kata bahawa Ahli Bersatu ni melompat kerana ada broker. Broker mana? Saya nak tanya. Ingat senang nak jadi broker dengan Anwar Ibrahim. Tak pasal-pasal kena sebab dia menentang segala itu. Tapi untuk sedap mulut, untuk sedap cerita politik, tentulah ada habuan, ada ugutan. Bagi saya, bagi mereka yang dalam keadaan Perikatan Nasional juga diburu ketakutan. Kalaulah kami dalam kerajaan, mungkin tindakan tak diambil. Tapi bagi saya dan Datuk Anwar Ibrahim dah buat kenyataan. Sama ada kamu daripada parti kerajaan ataupun di luar kerajaan, bahawa fail-fail sedang dibuka. Sebagaimana saya katakan semalam, kalau saya sudah hayati kenyataan saya, memang ada beberapa fail-fail kerajaan, khususnya di Kementerian Kewangan, ia diklasifikasikan sebagai rahsia. Tak boleh orang tahu. Contohnya pemberian tender ataupun untuk pemberian itu dan ini daripada kerajaan, saudara, ada dianggap sebagai rahsia sebab kita ada OSA, Akta Rahsia Rasmi. Saudara, hanya Perdana Menteri sahaja yang boleh mengklasifikasikan, atau dia bahasa Inggeris panggil declassified. Itu dibuka bahawa fail itu tidak boleh dianggap rahsia. Kena ingat, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Bila dia Menteri Kewangan, buka fail dia tengok. Dan dengan kuasa dia sebagai Perdana Menteri, maka dia kata ini tak boleh kita klasifikasikan rahsia, dedahkan. Maka taburai macam-macam cerita. Ini yang sedang mereka diburu ketakutan. Secara Sobri dia kata puak-puak PN tak nak berbincang sebab nak tebuk atap. Itu keadaannya, saudara-saudari. Itu memanglah. Mereka fikir dia nak semua. Aku ni jadi Perdana Menteri, orang lain tak layak jadi Perdana Menteri. Sebab itu keadaan sekarang. Sebenar-benar sekarang ni, saya melihat, saya bersetuju juga dengan tulisan daripada Datuk Fuad Zakasi. Dia kata Tan Sri Muhyiddin sekarang ni sedang mencari nyawa. Dan cara nyawa politik lah, saudara. Dan dia cuba untuk menggapai dengan memujuk pula ataupun menggambarkan seolah-olah dia bersimpati dengan Datuk Seri Najib. Saya dengar gitu, alamak pula dah. Jadi nampak gayanya saham Datuk Najib tiba-tiba melonjak. Bagi kalangan orang Perikatan Nasional, kononnya doakan Datuk Seri Najib tu cepat sembuh dan sebagainya. Orang PN pun mulalah bahawa Datuk Seri Najib ini boleh diselamatkan oleh Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Sedangkan tak benda begitu, saudara. Berbeza. Datuk Seri Najib tetap dengan pegangannya, dia tak akan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa, saudara, beliau pernah memecat Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Luka lama, takkan boleh bercantum, saudara. Itu gambarannya. Dan sekarang ni jangan kita fikir banyak-banyak, teruslah kehidupan. Cuma, saudara, banyak orang bertanya dengan saya, kenapa ramai sangat melompat? Lompatan itu berlaku. Dia tak boleh dianggap lompat tinggal parti, saudara. Sebagaimana saya katakan, pertama-tama sekali kerana mereka bosan, marah, geram apabila Tan Sri Muhyiddin menolak saranan Duli Yang Bermulia Tuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Itu signalnya, saudara. Sebab itu mereka akhirnya menukar sokongan. Kalau ini keadaannya, sokong Anwar Ibrahim lebih baik. Sebab sokong kamu fikir diri kamu saja. Kamu seorang saja daripada menteri. Kamu mikirkan ego kamu. Itu yang bagi saya yang ada dalam hati mereka. Terpulanglah, saudara. Bagaimanapun, Datuk Zaid Hamidi, dia bagi tahu UMNO tidak boleh terlalu selesa dengan tindakan beberapa ahli Parlimen Bersatu
yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri. Jangan selesa katanya. Jadi sebab mereka menang menewaskan UMNO. Itu kena ingat itu saudara. Getinya jangan lupalah perangkap yang sedia ada. Saudara, itu keadaannya berhubung tentang lompat-melompat, sokong-menyokong. Saudara. Now, Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi dekat macam ni. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain dipetik berkata, keterangan Siti Mastura dijadual diambil pada Isnin 13 November 2023 depan. Setakat ini kita sudah menerima 4 laporan polis berhubung isu ini dan siasatan sedang dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Suhaili gambar di bawah turut memaklumkan ahli Parlimen PAS itu disiasat di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan mengenai kenyataan yang membawa kepada mudarat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Itulah dia cakap macam mana. Dia tersalah cakap dia buat apa dah. Okey, mari terus menyokong kejampuan dari Ibrahim. Assalamualaikum.